Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang bahan larut dan bahan tidak larut dengan menjalankan beberapa uji kaji. Okey. Seperti yang murid sedia maklum, ada bahan yang boleh larut di dalam air. Okey, contohnya gula. Ada bahan juga yang tidak boleh larut di dalam air. Contohnya, biji jagung. Jadi, kita akan lihat apa contoh-contoh bahan lain yang boleh larut di dalam air dan tidak boleh larut di dalam air. Oleh itu, kita akan jalankan satu eksperimen mudah di mana kita akan menguji dengan mengaduk campuran bahan. Kita lihat jika kita aduk campuran bahan dengan air, adakah bahan itu akan larut ataupun tidak. Okey. Sediakan bahan-bahan seperti berikut. Tuangkan air ke dalam bekas A, bekas B dan juga bekas C. Masukkan 1 sudu kecil garam ke dalam bekas A. Satu sudu kecil kacang hijau ke dalam bekas B. Dan 1 sudu kecil beras ke dalam bekas C. Seterusnya, kita akan aduk air pada setiap bekas dan perhatikan perubahan yang berlaku. Kita aduk dahulu air pada bekas A. Bekas A telah kita letakkan 1 sudu kecil garam. Okey. Kita aduk bekas A. Seterusnya kita lihat bekas B yang telah kita letakkan 1 sudu kecil kacang hijau. Kita aduk bekas B. Dan terakhir sekali kita adukkan bekas C yang telah kita letakkan 1 sudu kecil beras. Okey, setelah kita aduk ketiga-tiga bekas, kita dapat perhatikan berlaku perubahan pada bekas A. Okey, pada bekas A, bahan tadi iaitu garam sudah tidak kelihatan. Okey, kerana garam tadi telah larut ke dalam air. Manakala bekas B, kacang hijau masih kelihatan. Okey, kacang hijau tidak larut. Dan bekas C, beras juga masih kelihatan dan tidak larut ke dalam air. Ini adalah eksperimen untuk mengkaji adakah bahan jika diaduk akan larut atau tidak. Setelah kita menjalankan eksperimen ataupun uji kaji tadi, kita dapati gula boleh larut di dalam air. Jadi, eksperimen ataupun uji kaji seterusnya yang akan kita lakukan ataupun laksanakan adalah untuk mengenal pasti bagaimana kita boleh membantu agar bahan larut lebih cepat. Okey, kita lihat situasi pertama. Air yang manakah boleh melarutkan gula dengan lebih cepat? Mari kita siasat.
Uji kaji kedua yang akan kita lakukan ialah uji kaji untuk menyiasat kelarutan gula di dalam air panas dan sejuk. Okey, langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama ialah tuangkan air sejuk ke dalam bekas A. Okey, kita tuangkan air sejuk ke dalam bekas A dan air panas ke dalam bekas B. Okey, kita tuangkan air panas ke dalam bekas B. Seterusnya, kita akan masukkan 1 sudu kecil gula ke dalam bekas A dan bekas B. Okey, kita masukkan 1 sudu kecil gula ke dalam bekas A dahulu. Dan 1 sudu kecil gula ke dalam bekas B. Kemudian, kita akan aduk air di dalam kedua-dua bekas A dan bekas B secara serentak. Kita akan lihat gula pada bekas mana yang akan larut lebih cepat. Okey, setelah kita aduk, kita perhatikan. Kita dapat lihat bahawa gula pada bekas A masih belum larut sepenuhnya. Okey, masih ada sisa gula. Manakala gula dalam bekas B sudah larut semuanya. Okey, tidak ada lagi sisa gula. Jadi kita dapat simpulkan bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas berbanding dengan di dalam air sejuk. Hasil eksperimen tadi ataupun uji kaji tadi, kita dapati bahan ataupun gula larut lebih cepat di dalam air panas. Jadi kita lihat situasi kedua. Mengapakah air teh ini masih tawar walaupun telah diletakkan gula? Okey, kita lihat air teh dan ada gula di bawah ataupun di dasar cawan itu. Mari kita siasat. Untuk uji kaji seterusnya, kita akan jalankan untuk menyiasat kelarutan gula dengan mengaduk atau tidak. Okey, langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah tuangkan air ke dalam bekas A dan bekas B. Okey, kita akan gunakan air biasa sahaja. Kemudian kita akan masukkan 1 sudu kecil gula ke dalam kedua-dua bekas. Kita masukkan ke dalam bekas A dahulu. Dan juga 1 sudu kecil gula ke dalam bekas B. Seterusnya, kita akan aduk air di dalam bekas B sahaja. Okey. Bekas A kita tidak akan aduk. Kita biarkan sahaja. Dan kita akan perhatikan apa jadi kepada gula apabila kita aduk dan apabila kita tidak aduk. Okey. Jadi kita berhenti aduk air dalam bekas B dan kita lihat gula pada bekas A dan B semakin larut. Tapi kita lihat pada bekas B, gula larut lebih cepat jika diaduk. Okey, gula larut
lebih lambat jika tidak diaduk. Okey, kita dapat perhatikan itu adalah kesimpulan yang dapat kita rumuskan apabila kita menjalankan uji kaji ini. Kita lihat situasi ketiga. Okey. Mengapakah air kopi ini masih tidak manis walaupun saya telah mengaduknya? Okey, kita lihat air kopinya masih tidak manis dan gula yang digunakan adalah gula kiub. Jadi, mari kita siasat dengan menggunakan bahan yang lain. Memandangkan gula kiub sukar untuk didapati, jadi kita akan gantikan dengan bahan yang lain. Mari kita siasat. Uji kaji terakhir yang kita akan jalankan adalah untuk menyiasat kelarutan gula pasir dan gula kiub. Tapi, untuk uji kaji ini, cikgu akan mengubah bahan dengan menggunakan bahan yang mudah diperolehi di rumah, iaitu cikgu akan gantikan gula pasir dengan serbuk Maggi cukup rasa dan juga cikgu gantikan gula kiub dengan kiub pati ayam. Okey, dan kita akan lakukan eksperimen ataupun uji kaji untuk menyiasat kelarutan kedua-dua bahan ini. Pertama sekali, kita akan tuangkan air ke dalam setiap bekas A dan juga bekas B. Okey. Dan kita akan masukkan serbuk Maggi cukup rasa ke dalam bekas A. Okey, satu sudu kecil Maggi cukup rasa dan kiub pati ayam yang digunakan untuk menggantikan gula kiub tadi ke dalam bekas B. Seterusnya, kita akan aduk air di dalam dua-dua bekas ini secara serentak. Okey, kita akan aduk kedua-duanya serentak dan kita dapat perhatikan bagaimana bahan-bahan yang kita gunakan tadi larut ke dalam air. Okey, kita hentikan dahulu. Dan kita perhatikan apa perbezaan di antara bekas A dan juga bekas B. Kita dapat rumuskan bahan bersaiz kecil, iaitu serbuk Maggi cukup rasa tadi, lebih cepat larut berbanding bahan bersaiz besar, iaitu kiub pati ayam. Okey, semakin kecil saiz bahan, semakin cepat bahan itu akan larut ke dalam air. Okey, jika saiz bahan besar, ianya akan mengambil masa yang lama untuk larut ke dalam air. Jika bahan bersaiz kecil, ianya akan larut ke dalam air dengan lebih cepat. Apakah yang dapat kamu rumuskan daripada ketiga-tiga penyiasatan tadi? Okey, kita ada jalankan 3 uji kaji ataupun eksperimen dengan menggunakan air panas, kita aduk ataupun tidak, dan juga bahan bersaiz kecil ataupun besar. Okey, berdasarkan ketiga-tiga eksperimen tadi, kita dapati bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas
diaduk dan menggunakan saiz bahan yang lebih kecil. Sampai sini sahaja video kita kali ini. Untuk mengkaji ataupun mempelajari dengan lebih lanjut bahan larut dan bahan tidak larut. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.